Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak belajar soleh dan soleha serta Ratu Salihin. InsyaAllah kita akan sambung ajaran pendidikan Islam tahun 4. Sebelum tu kita mulakan dengan bacaan doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, tengok buku teks. Kita sambung pada tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW pada muka surat yang berapa? Muka surat yang ke 150. Itu kita dah tengok dah sampai 149. Kita tengok tentang keunggulan sifat Fatanah Nabi Muhammad hari itu. Ini kita akan tengok pula pada meneladani sifat Fatanah Nabi Muhammad SAW. Fatanah tu apa kita sebut dari sebelum ni? Fatanah tu maksudnya sifat bijaksana. Nabi seorang yang bijaksana. Okey, jom kita tengok sama-sama. Teladan. Okey. Nabi Muhammad SAW menggunakan kebijaksanaan baginda untuk apa? Meleraikan persengketaan dan menamatkan permusuhan. Tu apa dia tu? Dia duk pegang pucuk-pucuk kain tu, dia buat apa? Ni masa bila masa Kaabah runtuh, banjir besar, Kaabah runtuh. Lepas tu depa gaduh, depa bina balik Kaabah, lepas dia puak-puak kabilah Arab Jahiliyah ni gaduh sebab siapa nak letak Hajar Aswad ni. Pakat-pakat gaduh lah. Kabilah ni kata kamilah kabilah yang mulia, kamilah yang akan letak. Pakat-pakat gaduh lain-lain kali. Ada seorang tua, orang yang tua dalam majlis tu kata macam ni lah, senang-senang, tak mau jadi gaduh, tak mau jadi perang, tak mau dibunuh-bunuh. Kita syaratnya esok siapa yang mula-mula masuk Masjidil Haram, dialah yang akan tentu cara nak letak batu Hajar Aswad. Esoknya Nabilah orang yang pertama ditakdirkan, Nabilah orang yang pertama yang masuk Masjidil Haram. Ni sebelum ni lah, sebelum Islam lah, sebelum Nabi jadi Rasul. Masa Nabi umur muda remaja lagi. Nabi buat macam mana? Nabi bagi cadangan, semua ketua kabilah pegang pucuk kain, lepas tu letak Hajar Aswad kat tengah-tengah. Pergi kat situ lah. Nabi yang letak, semua ketua kabilah perhati dengan kebijaksanaan Nabi. Rumusan dia apa? Rumusan dia kita perlu berusaha mendamaikan persengketaan. Kalau kita kawan-kawan kita gaduh ke apakah, kita jangan pergi tambah jadi batu api, bagi sampai menyala-nyala, sampai gaduh bertumbuk-tumbuk. Kita tak lah. Kita sama-sama kita cuba relaikan tu, jangan gaduh, tak baik gaduh. Macam contohnya, tak boleh juga kita pergi jumpa guru ke. Kalau adik-beradik tu, adik kamu gaduh ke, kamu kena usaha untuk mendamaikan dengan cara, dengan teknik kamu sendiri ke, ataupun minta orang yang lebih tua untuk leraikan pergaduhan, untuk damaikan apa-apa persengketaan. Seterusnya, teladan yang seterusnya kita, Nabi Muhammad SAW berdikari dan jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Nabi Muhammad seorang yang berdikari dan jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Contohnya masa Nabi baginda pergi niaga bawa dagangan Sayyidatina Khadijah. Nabi seorang yang jujur, dia buat sungguh-sungguh. Barang yang tak elok letak tepi, barang yang elok letak asing-asing lah, dia tak campur-campur. Dia kata kalau hak elok ni harga yang mahal sikit, yang kurang ni harga yang murah sikit. Yang tak elok langsung tu mungkin dia bagi free dia, ataupun dia jual dengan harga yang murah, contohnya macam tu. Rumusan dia apa? Rumusnya ialah merancangkan sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan dan tugasan. Di antara ialah kita rancang dulu kita nak buat macam mana sesuatu pekerjaan dengan teliti. Lepas tu kita doa pada Allah lah. Jangan kita rancang pada otak kita saja, kita tak berdoa pada Allah, tak boleh juga. Kita rancang-rancang elok dah, lepas tu kita minta Allah mudahkan. Itu antaranya cara kita nak rancangkan, nak jayakan, nak lancarkan setiap pekerjaan yang kita nak buat.
Cara siapa? Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, teladan seterusnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengukuhkan kesatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka bersaudara. Yang kita tengok sebelum ni kan. Nabi satukan kaum Aus dan Khazraj. Jadi kaum apa? Kaum Ansar. Lepas tu orang daripada Mekah yang hijrah jadi kaum Muhajirin. Lepas tu saudarakan. Jadi kuatlah orang Islam. Rumusan dia ialah utamakan perpaduan dan kesepakatan. Tu kita utamakan dalam setiap organisasi, dalam kelas kita. Jangan duk gaduh-gaduh buat puak-puak. Tak maulah. Kita kena duduk sekali, bincang elok-elok kalau ada masalah apa. Bincang elok-elok, tak mahu gaduh-gaduh. Dalam setiap apa pun, kamu sebagai seorang pelajar ke, nanti kamu dah besar ke, tu cara dia. Kena selalu utamakan perpaduan dan kesepakatan. Jangan gaduh, jangan bertengkar. Seterusnya, teladan yang seterusnya ialah Nabi Muhammad SAW menetapkan peraturan agar hidup sentiasa harmoni dan teratur. Masa piagam Madinah tu, Nabi tetapkan macam ni dalam negara ni, negara baru Madinah tu, Nabi tetapkan kena buat macam ni, peraturannya macam ni, supaya hidup dekat mana, dekat negara tu, dekat Madinah tu jadi harmoni dan teratur. Rumusan ni ialah merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya. Bila ada peraturan, kenalah patuh. Macam kamu dekat sekolah kan, ada peraturan dekat sekolah, kena hormat guru, kena hormat kawan-kawan, apa semua tu. Kena pakai pakaian yang untuk aurat, semua tu lah. Kena patuh lah bila ada peraturan baru. Hidup harmoni dan teratur. Taklah ceramuk. Contoh rehat pukul ini, kena pukul itulah. Habis rehat, kena masuk rehat, sedia untuk belajar. Contoh yang macam tu. Seterusnya, teladan seterusnya ialah kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap urusan, merupakan rahsia kejayaan Nabi Muhammad SAW sebagai usahawan. Masa Nabi jadi usahawan. Masa bila? Masa Nabi niagakan barang dagangan Sayyidatina Khadijah. Nabi apa dia? Nabi apa jadi kita tengok mengamalkan nilai-nilai murni. Nabi jujur dalam berniaga, amanah dalam menjalankan tugasan masa berniaga tu, semua tu. Dan Nabi dapat apa? Keuntungan yang besar. Rumusannya, berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Kena usaha, kena gigih. Dan usaha yang gigih dan tekun, baru kita dapat kejayaan. Okey, kita tengok sikit tentang mana. Tentang rumusan. Teladani kecerdikan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW untuk tujuan kebaikan. Semua yang Nabi buat dalam hidup dia, sebelum jadi Rasul ke, lepas jadi Rasul ke, semua benda yang boleh kita teladani, boleh kita contohi. Semua yang Nabi buat tu berdasarkan apa yang Allah bagi. Nabi tu bijak sana. Okey, setakat tu saja untuk kali ni. Tengok pula latihan dalam buku modul aktiviti mesra digital. Asal semua dah ada buku ni. Pada muka surat, pada muka surat 63. Lepas tu kita tengok sama-sama latihan apa? Berdasarkan situasi di bawah, terangkan tindakan bijaksana yang perlu anda lakukan. Tengok situasi kat bawah ni, tindakan bijaksana apakah yang kita perlu lakukan. Tulis balik ya. Tulis je. Apa yang kamu kena lakukan. Contohnya, rakan anda tidak membawa wang saku ke sekolah. Bila kawan kamu tak bawa wang saku kat sekolah, tindakan kamu kena buat apa? Kamu kalau duit lebih, kamu belanja dia ke? Kamu habaq kat guru ke? Dia tak lupa bawa lah start duit saku. Tolong belanja dia, Ustaz. Dia tak, saya tak ada duit. Kalau kamu duit banyak,
kamu belanja dia, contoh macam tu. Lepas tu situasi kedua, ketiga dan keempat, kamu buatlah. Berdasarkan situasi tu, hendakkan kamu kena buat macam mana. Macam tu. Tu je latihan pada kali ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kalau ada apa-apa masalah, boleh terus abang kat Ustaz lah, WhatsApp Ustaz. InsyaAllah.